Aywa, sebab ni daripada nombor 72, betul? 72. Betul. Okay, kita 25. Okay. Saya record dulu. This meeting is being recorded. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang ikut kuliah ini dari dalam Zoom, pakcik-pakcik, ibu-ibu, makcik-makcik ya, kakak-kakak semua, dan tuan-tuan dan puan yang berada di Facebook Masjid Kampung Siglap. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, dan semoga apa yang kita usahakan pagi ini untuk masjid memakmurkan rumah Allah, Allah menjadikan ianya sebagai kebaikan, satu amal yang kita ikhlas dan mendapatkan ganjaran pengampunan Allah serta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Stay safe, stay sihat semua, mudah-mudahan. Saya doakan juga jauh daripada balak, bencana dan penyakit, insya-Allah. Amin. Tadi kita kongsi sikit kan pasal Pak Cik tadi pasal ayat tadi tu kan. Bagus juga ayat tu kalau nak baca sebagai amalan, tapi jangan lupa Pak Cik tadi kena elaklah benda tak boleh. Baca ayat je, kalau kita makan kuah sate, selamat hari raya jawapan dia. Okey, kau akan singgah, ya. Okey tuan-tuan dan puan, hari ini kita ada pada bab 72, iaitu imam menghadap manusia, yakni makmum, saat meratakan saf. Ni tak berapa panjang sangat babnya. So 72, 73 ni insya-Allah kita cuba cover hari ni dua bab kalau dapatlah. Sila Kak Zaitun. Bab 72, imam menghadap manusia yakni makmum saat meratakan saf. An Anas bin Malik qala uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Zaitun, baca boleh aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum wa tarassu. Ini Watarasu fa inni arakum min wara'i zahri. Okey, sebab saya tanya balik sebab kalimat watarasu ni tuan-tuan, kalau dalam Quran kita tak boleh baca watarasu, dia lambat. Dia mesti baca watarasu kan. Tapi kalau kita baca hadis atau dalam orang Arab bercakap, dia memang guna watarasu. Dia ra dulu panjang, rusu. Jadi tadi Kak Zaitun baca versi nombor 1, versi Quran. Versi nombor 2, versi bercakap. Jadi hadis bukan Al-Quran. Jadi boleh tuan-tuan nak baca tanpa tajwid, tak ada masalah. Ya, sila Kak Zaitun. Terima kasih. Dari Anas bin Malik, dia berkata, iqamah untuk solat telah dilakukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya bersabda, luruskanlah saf dan rapatkanlah, kerana sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Keterangan hadis. Bab imam menghadap manusia yakni makmum saat meratakan saf. Dalam bab ini disebutkan hadis Anas yang telah tercantum dalam bab sebelumnya sekaligus keterangannya. Watarasu dan rapatkanlah, yakni hendaklah kalian saling menempel tanpa ada celah. Ada pula kalimat tersebut menjadi penguat kalimat aqimu, yakni ratakanlah. Sedangkan maksud meratakan adalah meluruskan serta seperti tercantum dalam riwayat Ma'mar dari Humaid dan dikutip oleh Al-Ismaili. Hadis ini menerangkan juga tentang bolehnya berbicara di antara iqamah dan sebelum masuk solat. Pembahasan ini telah dijelaskan dalam bab tersendiri. Hadis ini juga menganjurkan agar imam, yakni pemimpin, memperhatikan orang yang dipimpinnya, sayang terhadap mereka serta memberi peringatan kepada mereka atas penyelewengan yang dilakukan. Okey, terima kasih Kak Zaitun. Pak Haji Ahmad Yun sihat, Pak Haji Ahmad Yun? InsyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nanti saya mute sekejap Pak Haji. Saya dengar belakang tu macam ada masak tu. Okey. Okey.
Tuan-tuan dan puan, Kak Zatul terima kasih. Masya Allah, hadis ini kalau ikut kita baca hukum saja, maka kita jelas nak mengatakan bahawa adalah menjadi kewajipan untuk imam memastikan saf rata dengan bukan hanya suruh. Makna kalau sekadar hukum, ia adalah satu permintaan daripada agama, lurus rapat, ya. Tapi imam kena toleh dan bermakna imam kena ensure lah, kena memastikan bahawa yang berdekatan dengan dia tu atau yang mana mata dia menjangkau mesti dan wajib dia lihat lurus. Ini saya tengok hampir semua imam buat lah. Ada juga imam tak buat. Kalau imam tak buat ni tak adalah dosa, tapi imam ni tak praktikal, ya. Sebab bila kita suruh sesuatu, kita kena tengok dan kita kena pastilah. Sebab imam dia seorang, dia kalau berdiri seorang. Imam ni dia sebenarnya lega kan Pak Haji Tarikh? Lega lah, okey. Dia nak berdiri macam mana pun tak ada masalah, okey. Namun tuan-tuan dan puan, imam lega ni dan tuan-tuan kena rapat-rapat ni. Kenapa imam tak rapat sekali? Pak Haji Tarikh agak-agak imam tu tak rapat sekali dengan orang. Dia boleh di depan sikit, tapi katalah makmum tu, ni katalah ya, sini imam ni kan, makmum di sini, makmum sini. Kenapa imam tu kat depan? Imam tu tak bersebelahan dengan ataupun sedikit ke hadapan daripada makmum. Pak Haji Tarikh ambil saya, Pak Haji Tarikh, tolong. Tadi ada Mak Ji ni, ada puan kat sini minta Syekh surahnya ayat keberapa. Pak Haji Tarikh nanti jawab chat. Apa Ustaz? Itu ya tu. Tadi bila imam tu saya sini buat, dia kata dia cakap aja sahur subuh pakum fi atas sami masalah. Ya, 8 dia buat. Tapi saya ingat kalau dia kerja basket, dia pergi jalan tu. Okey. Ke depan, ke belakang sikit, check lah macam orang baris tu. Itu lagi bagus kan. Jadi saya tak pernah kadang orang Pak NS polis. Tak Pak reti. polis dulu kan? Ya. Masa kalau nak cek barisan tu kena jalan lah. Ke jalan sikit lah singgih. Jadi ada hanya menunjukkan kuasanya suruh lurus tu. Kadang orang tak dengar. Orang pun kadang bukan orang tak dengar, orang degil Pak Haji Tarikh kan? Degil kan. Rapat-rapat tu dia tak fokus nak semayang ni. Betul. Betul. Pak Haji Tarikh, saya tanya tadi, kenapa imam seorang-seorang kat depan? Patut imam tu kita bagi sekali sama-sama. Pada macam mana Ustaz? Mesti dia ke depan lah, dia nak lead. Ya betul. Tapi Pak Haji Tarikh jauh sangat dia kat depan. Contoh Pak Haji Tarikh, kalau saya draw kat sini tadi, saya tulis sini. So imam kat sini, Pak Haji Tarikh nampak? Nampak. Okay. Kan makmum sini. Makmum kan? Ya, kenapa imam ni dia tak dekat sini je, dekat sebelah dengan jemaah, depan sedikit saja. Tapi Gak-gak orang yang belakang nak sujud rukuk tu Ustaz, memang ada space kan. Tapi di depan sikit, dia bukan belakang sikit. Depan sikit mesti yang selalunya tengok yang makmum yang pertama Bilal tu misalnya tu, Noja tu yang betul belakang dia. Betul. Jadi tapi kenapa semua orang kena semayang dekat-dekat rapat-rapat? Imam tu seorang je semayang, seorang kat depan. Dia seorang aja ke depannya. Kenapa? Ustaz, apa hikmah dia seorang kat depan ni? Dan ada imam pula, kalau masalah dia adalah dia tidak pusing belakang untuk merhatikan dan memastikan saf itu lurus. Itu sebelum kan kata. Sebelum tu dia tak pusing. Lepas tu dia sebenarnya seorang-seorang. Lepas tu dia seorang rapat-rapat. Panas. Tapi ada yang saya tahu yang itu dia menghadap makmum. Dia menghadap. Sahur subuh. Soalan saya, kenapa dia seorang-seorang kat depan? Dia mestilah ke depan saja, jadi orang belakang boleh nampak dia. Okey, Pak Haji Tarikh kira jemaah yang baik lah. Kalau jemaah yang bertanya yang memang tak puas hati, dia akan tanyalah imam tu seorang-seorang. Kalau 20 rakaat tarawih pun dia seorang-seorang kat depan. Ini kita kat belakang ni yang macam pisang goreng kat belakang ni, mana dia tahu? Sibuk seorang rapat-rapat. Okay, tuan-tuan dan puan, itu antara hikmahnya adalah simbol kepada kesatuan, maknanya taat pada satu. Satu ni pelbagai kan Pak Haji Tarikh? Satu ni ada yang Esa Allah.
kalau juga saya ingat dalam sistem berjamaah maksud saya berjamaah dalam semua perkara, kepimpinan, rumah tangga, ya, suami tak ada yang 5, isteri, suami 4, isteri 1 tak ada, suami 1, isteri 4 ada, ya. Ataupun kita kata dalam bab ketua negara, ya, khalifah Islam memang sudah terkenal dengan apa yang dipanggil sebagai sistem ketua. Kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk tidak mendurhakai lah istilah dia, atau kita tidak nak bahasa istilah yang betul, ya, tidak melawan lah, ataupun tidak berhasrat, tidak mentaati ketua. So dia gini dalam Islam, pemilihan dalam Islam boleh memilih majoriti, pilih boleh kita pakai, pelantikan ketua juga kita pakai. Juga kalau ada apa-apa tuan-tuan, misal, ya, saya sebut ni ketua ni, itu simbol kita dengar satu orang cakap. Okay, dalam kita sistem syura hari ni atau sistem dunia hari ni, banyak yang daripada undang-undang ataupun cara yang mereka amalkan adalah majoriti selalu menang. Saya ingat majoriti menang ni bukanlah tak betul, tapi tidaklah selalu boleh digunakan, sebab ketua itu punya keputusan dan memang hak ketua dalam Islam untuk dia memberikan mandat, ataupun dia sendiri tunjuk mandat dia untuk tidak setuju atau setuju. Maknanya risiko, atau dia ambil risiko dan yang lain taat. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sebut minggu lepas, saya ingat, kalau ikut sistem Islam dulu khalifah 1 orang. Jadi pernah ada zaman Khalifah Ma'mun di Makkah, ada di kalangan sahabat besar tapi dah tua lah. Waktu tu dia nak jaga Makkah, saya ingat tak boleh. Itu waktu tu siapa nama tu? Allah lupa pula nama. Siapa kat Zaitun yang zalim tu? Zaman Khalifah Ma'mun. Allahu Akbar. Lupa saya. So dia akhirnya dia bunuh. Maknanya tidak boleh, betul. Tidak boleh untuk ada 2 ketua dalam satu sistem pentadbiran ataupun Hajjaj. satu khilafah. Siapa kah? Hajjaj, right? Hajjaj bin Yusuf, thank you. Hajjaj bin Yusuf. Saya Hajjaj akhirnya terlupa nama dia. Hajjaj bin Yusuf. So bermakna tuan-tuan dan puan-puan, imam di depan ni betul. Kalau imam seorang-seorang, kalau ikut teori hadis lah Pak Haji Tarikh, boleh je sebelah imam tu setan, sebelah imam tu seorang. So kalau ikut hadis yang lain, kalau ada ruang kosong atau celah-celah yang renggang, akan diisi oleh syaitan atau sesuatu yang mengganggu kita pada semayang. Maknanya kalau syaitan tak isi pun, bila renggang tu menggalakkan kita santai. Santai ni dia tak sedia lah. Maknanya dia akan melayang, kan? Lemak cili api masuk, tempoyak masuk, kan? Kalau semayang zuhur lagi lah macam-macam. Semayang asar goreng pisang masuk. So dalam keadaan-keadaan ni, saya ingat sesuatu yang mengganggu. Boleh jadi physically syaitan. Maknanya ikut hadis Nabi, boleh physical syaitan. Boleh juga perkara-perkara lain yang melalaikan. Angin kuat, lepas tu dia celah badan kita, kan? Angin masuk nyaman. Nyaman ni boleh menyebabkan orang leka ataupun tertidur. Kalau orang yang penat, dia akan tertidur sembahyang. Jadi imam ni seorang. Imam ni dia tak, setan tak ada sebelah dia pula Pak Cik tadi. Kalau ikut hukum, keliling dia setan sebab dia seorang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, menampakkan bahawa imam adalah orang yang bertanggungjawab pada sembahyang tersebut. Dan kebiasaannya, ya, kalau tanya saya sebagai imam, kadang-kadang saya Jumaat ke atas sembahyang waktu, imam ni dia alert lebih sikit daripada saya sembahyang sendiri. Bila saya seorang-seorang, kita sembahyang seorang ni, dia macam-macam dia punya gambaran yang masuk lah Pak Cik tadi. Belum bayar duit tu, belum bayar duit ni masuk, kan? Duit cukup tak cukup masuk juga. Tapi kalau kita jadi imam ni, dia ada responsibility. Sebab kita kena ingat rakaat berapa, kita kena ingat surah apa nak baca, kita kena ingat kena dengar, kena peka, kena tahu apa jadi kat luar,
Maksudnya agak dalam persekitaran kita boleh dengar. Dan dalam masa yang sama juga saya ingat kita nak jaga diri kita jugalah. Sebab apa-apa kita buat yang menjadikan solat itu tak sah, maka kita sebenarnya menyusahkan semua orang. Jadi secara umum tuan-tuan ya, saya lebih suka kalau Pak Haji Tarikh Tarawih saya suka lebih jadi imam daripada makmum. Makmum ni khayal sikit. Kecuali kalau memang kita bersedia untuk makmum ni, dan sebab kadang-kadang saya kalau jadi makmum adalah dulu-dulu lah, saya suka cari imam yang panjang sikit baca. Nanti dia baca pendek sangat pula. Pendek sangat. Dia dah baca bagus-bagus lah. Sekali 2-3 line dia stop. Saya pula, nanti kalau imam ni nak panjangkan, kesian orang lain pula. So dia akan ada perbezaan. Tapi kalau saya yang imam Pak Haji Tarikh, saya nak baca apa, saya nak tentukan apa, saya dah baca kan. Sebab tu saya kata secara peribadi saya lebih suka jadi imam. Dalam masa yang sama tuan-tuan, jadi imam ni kita nak faham bacaan kita tu lebih senang. Lebih senang sebab kita baca kuat kan. Lepas tu kita nak kena baca Quran seperti mana yang Allah SWT nak. Saya tak boleh nak, kalau saya jadi imam, saya tak boleh nak baca tu ikut rentak saya. Maknanya kalau ayat tu dicakap tentang satu perkara yang menegur, katalah teguran itu kesilapan saya. Saya tak boleh degil. Saya kena dia secara naluri kita kena tawaduk, kita kena terima. Kalau kita harus menyesal, kita harus menyesal. Kalau jadi makmum ni dia leka sikit. Dia dengar juga, tapi dia bukan dia baca. Reciter yang baca kan Kak Zaitun pembaca qari hadis ni. So Kak Zaitun faham dulu sebelum kita. Sebelum yang tak baca, jadi Kak Zaitun baca tadi kan, qamat untuk solat telah dilakukan. Maka Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya bersabda. Clear, dia macam point tu dia baca, disebut. Jadi luruskanlah saf dan rapatkanlah. So maknanya kita aware. Kerana sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Maknanya Nabi ini perhatikan sungguh. Benda ni aku akan lihat walaupun belakang punggung aku taruh mata. So bermakna tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu apa juga kita nak isi form, kita kena baca. Kita boleh dengar je, tapi dengar ni dia akan lepas daripada tidak seperti mana kukuh ataupun bagus penerimaan informasi ketika kita yang baca dan kita yang sebenarnya yang memahaminya ya. Dan tuan-tuan dan puan di sini subjeknya bukanlah imam. Saya cakap tadi berdasarkan nak jawab bila orang tanya ya. Sebab Pak Haji Tarikh, orang cakap saya banyak juga. Dia kata ustaz bolehlah kat depan. Ustaz tak apa perlu. Dia bilang saya punya baju hari-hari basah kalau tarawih. Sebab apa? Sebab saya macam nak jawab balik tapi tak jawab lah. Saya jawab santai-santai kat luar ni. Dia kat depan, kita kat depan, seorang betul kita baca. Dia kat belakang, dia ramai tapi dia dengar. So, dia tak buat kerja tu. So kerja yang baca tu kerja kita. So ya tuan-tuan, kita maklum ya masing-masing kedudukan ni ada dia punya imbal balik. Kalau dalam pesawat, kita duduk dekat emergency exit. Itu passenger duduk emergency exit ni dia tak boleh sembarangan. Maksud budak-budak sangat tak boleh. Dah tua sangat pun tak boleh. Sebab dia tak ada kudrat untuk menolong orang keluar atau nak buka pintu pesawat atau apa sajalah. Sebab yang akan duduk situ saya tengok dia pilih. Kalau kita request tak mesti dia grant ya. Dan ada ketikanya dia akan tak izinkan, dia suruh kita bangun, dia suruh kita tukar tempat. So tuan-tuan dan puan ya, ini saya ingat secara naluri dia berlaku ya. Dan kalau ya sebagai seorang makmum, kita mesti faham bertanggungjawab bahawa kita kena rapatkan saf dan kena lurus. So hari ini macam saya sebut sebelum ni, merapatkan saf adalah yang paling rapat yang ada sekarang, 1 meter. So that's the best yang kita ada. Okay, dan of course rapat di sini adalah rapat yang diterjemahkan dalam hadis lain, bahu bertemu bahu dan tumit bertemu tumit. Tapi tuan-tuan, kita masih tak masih boleh atau mampu atau kita masih lagi berdaya untuk lurus. Saya kata dulu
walaupun hari ini masjid sembahyang tak boleh rapat, tapi renggang kita tu lurus. Dulu rapat kita tu bengkok. Kalau Pak Cik Rahim, Pak Cik Rahim apa khabar? Sihat Pak Cik, saya nak tanya sikit soalan boleh? Pak Cik Rahim unmute-kan mikrofon boleh? Okey. Okey Pak Cik Rahim, thank you so much. Pak Cik Rahim, dalam hadis ni Nabi kata luruskan saf dan rapatkanlah. Okay. Nombor 1 lurus, nombor 2 rapat. Pak Cik Rahim rasa dalam pemikiran kita yang biasa ni, pendapat Pak Haji, antara rapatkan dengan luruskan, mana lagi obvious nampak? Kalau tak rapat lebih nampak atau tak lurus lebih nampak? Tak lurus lah, boleh nampak. Lurus lebih nampak. Okey, bagus. Bermakna kalau ikut keterangan Nabi ni Pak Haji Rahim, lurus tu datang dulu sebelum rapat, betul? Ya. So kalau rapat tapi tak lurus, boleh nampak. Tak cantik kan? Okey, dari jauh nampak, dekat pun nampak. Nah, kalau lurus renggang, masih lurus. Masih lurus. Mana satu lagi menampakkan kesatuan Pak Haji Rahim? Rapat ke lurus? Kalau kesatuan rapat lah. Rapat, kesatuan rapat. Pak Haji tadi kata lurus. Pak Haji tadi kalau kesatuan lurus. Kenapa Pak Haji tadi lurus? Dia tak ada right or wrong. Saya tanya Pak Haji tadi, kenapa Pak Haji tadi kata lurus? Lurus tu sebab apa? Betul, lain tu lurus. Kalau rapat tu dah lagi bagus, lagi lurus. Lagi lurus. Okay, lagi lurus. Ya, betul. Terima kasih Pak Haji tadi. Pak Haji Rahim, ya saya pun agak fikir tadi lurus. Saya fikir tadi rapat. Kalau kesatuan, dia nampak macam a bunch of manusia kan. So, tapi Pak Haji tadi cakap munasabah juga. Maknanya kalau renggang atau tak rapat, dia lurus. Kalau dia rapat, lagi lurus. Sebab jadi saya rasa kalau hari ini Pak Haji Rahim, kalaulah misal orang ada tentangan tentang kita sembahyang yang tak boleh rapat ni, tapi kita masih boleh pertegakkan lurus tak Pak Haji Rahim? Boleh lah. Sekarang ada pattern kan. Betul, ada petak-petak dia kan Pak Haji. Confirm tak keluar punya kan Pak Haji? Saya insyaAllah tak keluar, betul. Saya tengok orang nak keluar pun orang fikir. Sebab nak duduk kan. Saya sendiri, kita buat sejadah kan, kena buat sejadah sendiri. Sendiri. Nak pergi petak orang pun tak boleh. So maknanya kita pun sama-sama takut lah tuan-tuan perempuan. Bukan takut apa, sama-sama kena jaga diri. Kita jaga sama kita lah maksudnya. So Pak Haji Rahim, terima kasih. Saya nak kata kat sini bahawa tuan-tuan, elemen rapat dengan lurus dari gambaran luar, gambaran luar itu adalah lurus lebih nampak. Kerana sebab tu koman dalam perbarisan ke kanan lurus. Okey, ke kanan lurus, itu 1 meter. Haji Tarikh, kalau ke kanan lurus, ke kanan lurus tu. Itu kanan lurus. Ambil orang yang pertama kanan sekali tu, semua tengok ke sana tu, jadi dia boleh tengok depan dia tu. Jadi semua lurus. Saya tak tanya, lurus. Saya tak tahu ni Pak Haji Tarikh. Saya tahu saya ni. Orang Paris tahu. Okey, kalau Islam punya, kalau ikut imam lah. Imam lurus lah, ke tengah lurus lah. Okey. So bermakna tuan-tuan dan puan, ya, yang penting nak dapatkan lurusnya tu, betul tak? Lurusnya itu lebih kelihatan umat ini tidak bersatu jika dia tak boleh bersatu dan lurus pada pemikiran. Sebab itu sampai hari ini tuan-tuan dan puan, sampai hari ini saya tengok negara-negara Islam pun bergaduh, perang. Pakistan tu nama dia negara Islam ataupun istilahnya penduduk Islam, bergaduhnya tak habis-habis sebab ini. Meletup bomnya lain, masjidnya sembahyang pun tak aman. Sampai hari ini Syria pun sama. Syria negara Islam atau istilahnya penduduk Islam, tapi saya tak pastilah apa yang buat mungkin ideologi ataupun perbezaan pada akidah, bukan akidah, pada pemahaman akidah atau memahami sesuatu dari sudut teks agama, ya. Macam ada orang kata boleh perang, ada orang kata tak boleh perang. Dia tak boleh perang dengan orang sesama Islam. Kelakarlah kalau perang sesama agama. Kalau kita perang, dan Islam pun bukan galakkan bunuh-bunuh orang kafir. Kita boleh, Allah suruh kita
sekuatnya lawan, setangkasnya lawan musuh jika dalam perang, dan mereka orang kafir yang memusuhi kita, macam France sekarang. So France sepertinya declare, ataupun saya ingat dia secara terbuka menzahirkan puasan hati dia kepada agama Islam, dan ada menyentuh tentang Nabi Muhammad. So di situ agak tapi itu masih belum perang, maksud saya. Ada perang di situ. Di situ harus ditegur balik. Sebab dia pun tak angkat bersenjata. Nah, dia cakap. Jadi saya ingat hampir seluruh dunia pemimpin Islam beri reaksi. Termasuk Indonesia. Pak Jokowi tu yang kalau Pak Jokowi kalau ada majlis dia baca apa? Bacaan mantra yang ni Pak Ji. Ram apa benda macam Jawa baca cakap gitu. Pak Jokowi jadi solo kan. Dia ada apa? Ada bahasa Hinduism punya ni. Saya ingat Pak Jokowi tu tak apa nak begitu warak Islam tu juga menentang. Kerana apa? Indonesia menyokong agama mayoritas, walaupun Indonesia bukan Republik Islam. Nah, saya lihat situ fungsinya betul lah. Dan beberapa, saya tak tahu Pergas dah keluarkan ke belum. Pergas saya tak pasti, juga ya autoriti kita lah. Tapi saya ingat itu munasabah. Tapi dalam masa yang sama, Islam menyuruh kesatuan ini dari kita dulu. Nah, kita tak satu ni pun dia akan jadi celaru lah. Celaru, dia akan wujud munafik kalau kita tak bersatu. Munafik, orang-orang yang menzahirkan kebaikan dan menzahirkan kesucian mereka, sebenarnya menidakkannya dari dalaman. Apabila perpecahan itu berlaku, munafik akan masuk. Dia akan mula bertaring ataupun mula menzahirkan diri. Apabila umat Islam ini bersatu, maksud saya, kita bukan bersatu untuk lawan orang kafir, tidak. Kesatuan Islam itu perlu wujud dengan kesatuan kita supaya berat sama pikul dengan sama dijinjing. Baru kita ada kesepakatan, dan bukan kesepakatan di sini adalah perkara kecil-kecil. Kesepakatan di sini haruslah kesepakatan yang menjamin kemaslahatan umat Islam dunia. Ya, saya ingat ini agak bukan mustahil, tapi susah ya, susah kalau kita tak betul-betul menyantuni ilmu. Tuan-tuan dan puan, ini bukan isu mazhab, bukan isu cara pelaksanaan. Okey, ini isu dia adalah pada perkara-perkara asas, perkara pokok. Umat Islam mesti bersatu. Umat Islam bersatu. Contoh, apabila Nabi Muhammad dituduh sebagai seorang yang mengajar kepada keburukan, kita bersatu pada menentang perkara itu. Kefahaman ini, saya tengok yang biasanya kalau tak ikut lah ya, tak ikut. Ini biasanya langgar akidah yang saya tak ikut. Syiah ada persoalan akidah. Ada isu akidah kat situ. Syiah kerana membeza-bezakan kedudukan para sahabat dan membeza-bezakan bukan sifat Allah, tapi bagaimana kepercayaan mereka kepada perkara-perkara gaib. Begitu Mu'tazilah, begitulah dengan Murji'ah, yang mana dengan akidah ni dia tak berapa masuklah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dia akan ada di sana tak kesatuan. Tuan-tuan, semayang subuh boleh aja tuan-tuan tak nak kunut dengan kunut. Dia tak dosa. Tapi tak semayang yang dosa. Kalau yang menjadikan kita ni berbalah apabila yang tak kunut nak tak kunut, yang kunut mati-mati nak kunut. Jadi last dia bercakap. Jadi tuduh menuduh. Saya ingat ini perpecahan yang rapuh sebab isu dia bukan isu pecah belah,
tapi tak ada compromise, maknanya tak ada tolak ansur yang menjadikan kita ni habis. Sembahyang subuh kalau dia dah hancur, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak payah cerita lah. Subuh ni permulaan hari. Kalau subuh dah bergaduh pakai kain pelikat Pak Haji, ada Pak Haji tak pakai seluar dalam pun pergi bergaduh kat masjid, cerita pasal kunut tak kunut, subuh orang cakap apa? Pagi-pagi, kalau pagi-pagi jangan beletir kan Kak Zaitun? Kalau beletir pagi-pagi, suami suka tak? Saya tengok hampir Bingit semua lah Ustaz. suami. Bingit. Bingit. Saya ingat Kak Zaitun, isteri pun bingit kalau suami beletir pagi-pagi kan? Awak mana saya punya suara dalam, awak tok mana saya tiba tok sini, dah kata tok sini. Kita kata cari lah, jumpa lah. Dia kira sway lah pagi kalau bising ni. Istilahnya lah ya, macam tak kena lah. So saya nak kata di sini bahawa tuan-tuan, patutnya pagi kita tak gaduh. Tapi sekarang ni exist. Perkara yang kita tak anggap itu sebagai perpecahan, dalam masyarakat sekarang ni, ada yang sudah menampakkannya perpecahan. Kita kena faham subjek pecah tu apa. Okay? Subjek pecah ni adalah akidah, penting-penting. Dia mesti asas dalam Islam. 5 apa tu dia panggil, rukun Islam, rukun iman. Ini tak boleh pecah. Saya tak boleh kata rukun Islam 5 benda lain, Pak Haji tadi kata benda lain. Itu bukan rukun nama dia. Rukun tetangga pun saya ingat boleh sama. Rukun negara boleh sama. Mana boleh rukun Islam lain-lain. Okay. Contoh macam Syiah. Sila Pak Haji. Saya cakap sikit Ustaz. Kita ni yang kita di dunia sekarang, ini pendapat saya lah ya. Dulu macam Nabi Muhammad SAW ada. Dia tegur. Dia cakap tu orang ikut. Betul? Ada orang yang lebih pandai pada dia. Betul? Sekarang banyak orang pandai. Okay. Banyak orang pandai tau. Dia ada opinion, jadi banyak pengikut. Macam di Singapura tu, dulu masa 6-7-8 masa saya ada campur ustaz Zafir, ustaz apa, yang kenal. Dia kata tau, tapi saya tak tahu. Dia cakap, dia ada conference among the ulama-ulama. Dia ada meeting gini. Bukan dia nak jadi leader tau, nak membetulkan mana yang salah, yang sana. Tapi sekarang yang kita ada, yang banyak kita ikut MUI saja. Dr. Nazaruddin. Tapi itu pun dia tak boleh dapat. Banyak orang yang luar lagi, ulama lagi pandai, lagi bagus. Banyak pengikut. Macam TM Tengku. Banyak pengikut lah. Kalau lagi banyak bagus pengikut. Tak tahu. Ada betul kita tak tahu. Kadang dia cakap ini kita tak masuk akal. Sebab apa? Orang ikut, kita ikut. Ini yang banyak. Tapi tak ada yang kita tak ada yang leader, betul-betul leader yang betul. Berpengetahuan yang betul-betul boleh yang boleh orang cakap dia boleh kasih syarab gitu. Saya tanya sikit boleh? Ya Ustaz. Okay, kalau dalam struktur yang kita ada sekarang ni, misal kita ada mufti, Samahatul Mufti, kita juga ada Presiden Pergas, kita ada ada beberapa asatizah yang berpengaruh di luar sana. Okey, kalau saya letakkan beberapa orang ataupun pemuka-pemuka masyarakat lah, atau istilahnya yang dipercayai dan diyakini masyarakat. Okey, dalam ramai-ramai tu Pak Haji Tarikh, yang sepatutnya yang kita ikut tu siapa? Kalau Pak, saya listkan contoh saya letak mufti, Timbalan Mufti 2 orang. Lepas tu kita letak yang di luar. Contoh Pak Haji Tarikh sebut tadi Ustaz M. Fauzi, katalah saya letak juga asatizah senior 2-3 orang lagi. Okey. Ataupun kita ibaratkan macam kalau di Malaysia Habib apakah? Habib yang dekat TV ceramah tu, siapa nama Ustaz tu? Habib Tak payah susun mufti Ustaz. tak payah apa? Tak payah susun lagi muftinya. Mufti punya kata Sarida. Dalam baik Sarida selit. So Pak Haji Tarikh, saya rasa kalau kita susun 10 orang pun, kalau yang berpengaruh pun, kita mesti balikkan kepada ketua kepimpinan lah. Maknanya, betul saya setuju Pak Haji Tarikh kata, di luar sana lebih ramai. Tapi kalau mereka juga ulama atau mereka juga pemikir, saya ingat mereka bukan tidak akan ni tak boleh, tapi mereka akan cuba sedaya mampu
untuk mendekatkan Habib Rizik Syihab, mendekatkan pengikut mereka kepada kesatuan. Saya ingat Indonesia mengalami masalah ini juga apabila Indonesia punya ulama atau istilahnya para kiai atau di luar sana ya, syekh-syekh yang ada, habib-habib yang ada, call for personal issue. Atau contohlah Habib A berpendapat puasa besok, Habib lain dan Ketua Nahdlatul Ulama misal berpendapat puasa lusa. Jadi dia memaksakan tu yang saya ingat agak Indonesia besar sangat. Kalau Singapura kecil. Sila Pak Jitari. Saya ingat ini boleh dirumuskan, boleh diselesaikan. Ya. Macam saya kata tadi dulu, macam ustaz-ustaz lama dia kata dan selalu meeting. Dalam meeting itu kita tahu dalam itu boleh muncul satu leadership. Selalu tukar pikiran yang mana ini jadi dalam meeting kita bersatu dalam tanah tu. Jadi kita dapat satu tujuan. Kalau dia bawa dia punya pahaman sampai bila pun tak dapat Zat. Betul, tak habis. Habis. Tapi Pak Jitari, boleh tak dalam kefahaman yang ada? Saya contohkan Pak Jitari, kalau kita ada 15, katalah ada 3 pendapat. Kita ambil 3 pendapat yang berbeza, ya. Kita ada A, satu pendapat, 2 pendapat, 3 pendapat. Pak Jitari rasa 3 pendapat ni akan berbeza atau boleh jadi satu? Memula boleh berbeza tapi boleh jadi satu Ustaz. Jadi kita mesti ada consciousness nak membaikkan, ambil yang apa kata yang pertengahannya. Okey, so bagaimana 3 pendapat ini boleh menjadi satu? Satu yang maksudnya tidak berpecah. Musyawarah. Macam mana Pak Jitari? Sedangkan sini ada pengaruhnya, sini ada pengaruhnya, sini ada pengaruhnya. Macam mana nak masuk dalam box ni? Yang itu jadi soalan saya. Semua menerima apa yang dia dibincang kan? Apa yang kita bincang kita terima ini. Mungkin yang apa yang tapi nafsu seorang tu pemimpin tu yang sangat susah kan yang dia tak puas hati dia punya apa yang ditujukan dia dikeluarkan. Betul. Dia tak terima. Saya setuju. Banyak kita ni tuan-tuan, kita punya banyak apa dipanggil banyak keperluan kita dan kita banyak sangat request yang kita nak, kan? Sebab kata tu dalam bahasa Arab, ridhan nas ghayatun la tudrak. Kita tak boleh please everyone, ya. Nah, kata Cik Muhammad Noor, kita cari faktor kesepakatan atau kesatuan. Syekh Abdullah bin Bayyah hari ini masih hidup lagi Syekh Abdullah, di antara ulama dunia hari ini yang cuba merapatkan, maknanya jurang perbezaan, ya. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, ya. Ulama bekerja keras untuk merapatkan isu-isu besar pada perbezaan pengamalan, bukan pengamalan kecil-kecil, akidah, peperangan ni besar sebab dia bawa implikasi pada publik, ya. Ulama cuba takarub ni cuba kesepakatan, ya. Dan kita pula kat bawah ni banyak sentimen. Kita punya kita pattern yang kita nak actually. Pak Jitari tak usah jauh-jauh dah, saya ingat Pakistan sama India sebelah-sebelah, bau sama, mama Pakistan dengan mama India, bau pun sama, makan sama, kari spices sama, kan. Kita orang Melayu pun makan sama dengan Malaysia, dengan Indonesia. Sebab lebih kurang lah, kalau kita buang air pun sama, lebih kurang kadar sama, tapi tak ada kesepakatan sepanjang jalur itu. Kerana apa? Ada yang merasakan kita perlu berontak, ada yang merasakan kita perlu lawan, ada yang pun katakan tunggu kita diserang baru kita berbantah. Tapi di sini tuan-tuan dan puan, saya suka Pak Jitari sebut tadi tentang ulama berbincang zaman dulu dengan zaman hari ini. Pak Jitari, saya ingat orang dulu lebih saya ingat peradaban tinggi, satu. Nombor 2, keterbukaan dunia, maksudnya kita panggil apa, ya, globalisasi. Dia belum sampai tahap globalisasi Pak Jitari. Jadi dirujukkan dan dibincangkan secara dalaman.
dia tidak sangat dipengaruhi oleh faktor luaran. Hari ini kan globalisasi tu sangat cepat. Jadi memang tak disengajakan sebenarnya kita sebenarnya membincangkan masalah dunia. Dan dia boleh dibuktikan oleh kita kalau memang terjadi di tempat lain. Mungkin pendedahan juga Pak Cik tadi. Saya ulama dulu pun takwa bagus. Saya tak kata ulama sekarang tak takwa, tak elok pula. Saya nak cakap ni tapi pengaruh atau saya peribadi saya merasakan kalau saya di tempat itu mungkin saya banyak tuntutan nafsu saya nak yang gini. Ada ketua dia punya cakap orang dengar. Saya pergi mesyuarat ada di antara ketua-ketua kadang-kadang berbual. Dia kata kalau dah tak nak ikut jangan tanya, dia bilang. Kalau tanya kita buat apa tanya kalau tak nak buat, dia kata. Sebenarnya saya rasa tanya pun tak mesti buat, ya kan? Tanya tak mesti buat dan mesyuarat tak mesti. Iyalah, tapi antara tujuan mesyuarat adalah berbincang. Kalau ada yang baik kita buat. Kadang-kadang satu pihak pun melampaui batas, dia panggil syarat je. Dia suruh kita hangguk-hangguk je. Ada yang datang tu dia mati-mati nak yang dia cakap tu diraikan. Saya ingat kita juga kena tolak ansur dalam perkara ni, tuan-tuan. Rukun Islam, rukun iman, dia kena satu. Pak Haji Ahmad Jantan nak cakap apa-apa, Pak Haji? Pak Haji ke depan tadi, silakan. Ini saya perkara ni dah berpuluh tahun berlaku. Ya. Sejak daripada MUIS dimulakan hinggalah sekarang. Sebab kita dalam satu sistem. Sistem kerajaan yang satu. Betul. Jadi apa yang orang luar tak tahu kadang-kadang orang dalam tu pun diam-diam je, tak bagi tahu apa sebab dia. Sebab kita tak guna kita heboh macam Malaysia. Siapa-siapa pun boleh cakap, siapa boleh keluar pendapat dekat ini multimedia and so on. Kita biasa kita mesyuarat kat dalam. Kita nak gaduh, kita gaduh kat dalam. Saya ingat ni style yang ada pada negara kita kan. Hatta situ kerajaan pun macam tu. Itu memang semua sekali. MUIS pun ikut daripada kerajaan sistem. Jadi terpaksa itu ada sistem tutup mulut sikit lah. Saya kat situ. Jadi atau diam dulu Pak Haji Ahmad. Bukan diam dulu, memang kena diam ya. Diam terus. Kalau meeting tu barang tu sudah dia ada, dia siapkan. Dia datang cuma macam katakan dia baca je pada depan kita. Protokol aja. Setuju tak setuju. Siapa tak setuju tu mesti ada betul-betul punya asas yang boleh jawab. Sangat kukuh. Yang kukuh. Yang kukuh baru boleh. Saya dah kena benda ni masa tahun 85. Masa tahun 85 masa itu recession kita. Yang pertama di Singapura. Oh, recession pertama. Saya syorkan supaya tiap-tiap pekerja tu dibagikan dua skill. Skill. Apa jawab dia depan saya? Pasal apa dia macam dia malu kononnya ada minister kat situ, kita tak boleh cakap. Tapi saya bangun, saya cakap. Saya cakap kalau kita tak ada dua skill, macam mana kita nak mengubah nasib kita? Kalau benda ni yang satu tak boleh pakai, kita boleh pakai yang lagi satu. Itu logik juga tu. Jadi dia kata, this not your grandfather money to spend so much. Because dia jawab ni. Because I asking for tak banyak lah. Actually 300 million tu tak banyak lah. Betul, kalau untuk kerajaan lah. Jadi kalau macam kita orang tak boleh kerja dalam masa 1 tahun, apa yang nak buat dengan masa tu? Betul. Kalau skill dia cuma satu. Takkan kita nak rugi masa tu begitu je kan? Betul. Sama juga. Jadi saya sorkanlah benda ni. Tapi sekarang tengok, diorang buat perkara tu. Betul. Sekarang lagi suruh ambil macam-macam skill. Macam-macam skill suruh ambil. Betul. Terima kasih Pak Haji Ahmad. Bagus, terima kasih. Ya Pak Haji tadi. Sila. Saya sangat sekarang ni saya dulu ada satu isu dengan MUIS tau. Saya dan kawan di masjid. Tapi sekarang terus kemudian dia kata dia keputusan jawabnya dia kata kita semayang ni dalam ni kita ada dalam ada tu macam mazhab makmum kita. Saya betul. Pelbagaian ada. Macam-macam lah katakan. Betul. Tapi saya kata kita ni di Southeast Asia ni kita Syafi'i. Si diberatkan pada Syafi'i. Jadi orang boleh ikut Syafi'i. Engkau apa-apa mazhab pun ikut Syafi'i. Tapi bila engkau
bawa macam-macam mazhab, mana satu orang nak ikut. Ni ketua lah, mesti begitu. Mesti ada fikiran, kita Syafi'i ya, ikut Syafi'i macam mana perbuatannya, macam mana dia semayang, macam mana gitu. Itulah maksud saya, Ustaz. Okey, terima kasih Pak Jitari. Itu. Pak Jitari, Pak Jamat, terima kasih atas semualah. Saya nak kata di sini tuan-tuan, of course kita tidak ada personal issue di sini. Sebab tuan-tuan mungkin tak ada dalam Zoom ni, tuan-tuan agak fikir apa macam boleh bincang personal. Tidak ada personal di sini, tapi kita nak kata pada kesatuan. Dan kita tengok kesatuan tu pada skala kecil, iaitu kita-kita. Bila kita kata kita-kita ni, maknanya bermula daripada kebiasaan kita. Maka timbullah isu-isu ni. Pak Haji Tarikh, saya ingat dalam kesatuan ini Pak Haji Tarikh, dia tidak mampu dipaksakan. Dipaksakan maksud saya, jika kita lebih kepada mazhab Syafi'i, tapi kita ada kepelbagaian bangsa. Sebab Singapura ni dah biasa multi. Dia dah multiracial, multi language. Dia dah ada, dia semualah. Saya ingat dalam keadaan ni kita Singaporean ni, dia punya begitu. Pasti orang India ramai Hanafi. India yang Hanafi ada, India Syafi'i ada. Melayu pula Syafi'i belaka, ya, majoriti. Dan mungkin majoriti, ada minoriti yang pelbagai, ya. Dalam masa yang sama, orang-orang Cina juga yang ada terdedah pada Maliki dan Hanafi dari Islam. Ni saya kata ni perbincangan antara kita orang Islam lah, ya. Kalau Pak Haji Tarikh kata kita memaksakan pada Syafi'i, maka hak sahabat-sahabat yang bermazhab lain macam mana? Di sini Pak Haji Tarikh, kalau saya balik pada kesatuan Islam, Islam tak pernah larang kita nak ambil mazhab apa. Maknanya terserah. Kita nak ya Syafi'i, ya Hanafi, ya Maliki, ya Hambali. Mana ada ulama-ulama yang memang berpendapat dengan mazhab Al-Hadith sampai 12 atau 14 mazhab. Islam tak pernah kutuk itu ataupun Islam tak pernah larang. Namun pelaksanaannya itu harus cantik. Pak Haji Tarikh. Kita accommodate, tapi kita accommodate dengan ilmu. Menghalang itu tanda kepada kerah kepala lah. Saya rasa agak kerah sikit. Kita susah nak penetrate. Jadi kalau satu masyarakat yang berilmu, saya ingat apa pun dakwah yang masuk ke dalam masyarakat tu, kerana dia disaring dengan ilmu, filter yang ada adalah ilmu, maka kita, macam zaman hari ni Pak Haji Tarikh, kita tak boleh larang global punya globalisasi, baik daripada informasi, agama, hiburan, semualah, bahan bacaan, berita. Sehingga hari kita boleh tahu berita yang sangat cepat berlaku. Malah saya tengok tuan-tuan yang Presiden France cakap tu, itu pun sangat cepat itu berlaku, dan orang memberontak hari ini sangat cepat, atau orang memberikan reaksi. Namun Pak Haji Tarikh, agama pun sama. Saya kan berpesan beberapa kali, saya bilang boleh tengok ceramah dari Malaysia, tapi tidak semua isunya boleh dipakai. Kerana apa? Kita, kata Pak Haji Ahmad Jantan tadi, kita punya setting tak sama. Dan kita punya struktur masjid pun tak sama. Struktur masjidnya cukup. Saya tengok kalau di Malaysia punya dewan solat yang besar. Kalau kita di sini punya dewan serbaguna yang besar. Adakah kita bukan masjid? Contoh, ya. Malah Singapura satu-satunya saya ingat negara yang menjadikan batas pada masjid. Satu-satunya negara. Maknanya wakaf, bahagian wakaf itu terbatas pada dewan solat dia yang kecil. Dan sistem perwakafan itu juga lebih detail lagi, berbeza dengan negara lain. Kalau negara lain saya ingat tidak, dia adalah wakaf klasik. Kalau kita punya wakaf adalah wakaf yang harus kita usahakan untuk dipelihara, namun pelaksanaannya pelbagai. Boleh dipinda, boleh di macam-macam Pak Haji Tarikh. So bermakna di sini, kalaulah katalah belajar aja pun, saya ingat kita boleh aja dengan dari ulama Indonesia. Tak ada masalah.
Tapi ya, ada perkara yang masyarakat kita kena tahu bahawa ada perkara yang harus kita saring betul-betul. Maknanya kita dengar semua, tidak semua boleh masuk dalam beg kita atau dalam kocek kita, poket kita. Maka di sana Pak Citari, saya rasa lebih mudah untuk bentuk kesatuan banding dengan kita tolak. Tolak ni dia ganas sikit kan Pak Jamat jantan? Kalau tolak ni kena rejection. Rejection is a very painful Pak Citari. Pak Citari nampaknya menolak selain dari Syafi'i tu. Misal kalau kata orang akan kata Pak Citari ni yang degil ni. Ni satu orang ni yang Syafi'i bagai. Contohnya. Contoh ya. Tapi kalau keterbukaan ada risiko lah. Pasti ada risiko. Tapi umat ini ada amanah. Dia boleh terbuka dan boleh berbeza. Sebab Islam tak pernah larang perbezaan selagi mana. Sebab tu dalam banyak dalil-dalil yang kita belajar, ya, kita belajar dalil yang boleh ditafsirkan pelbagai dan boleh dilihat daripada sudut yang berbeza. Kak Zaitun, ada tak apa-apa yang Kak Zaitun ingat daripada isu yang kita beza-beza cara tapi diterima? Saya buat lain, Kak Zaitun buat lain, Pak Jaafar buat lain. Tapi semua perbezaan itu adalah benar. Tak ingat saya. Okay, Kak Zaitun, kalau saya cakap pasal bab semayang, kita angkat takbir. Ada hadis Nabi SAW, angkat takbir separas bahu. Itu je kan. Ada yang memang paras telinga. Ada yang memang antara bahu dengan telinga. So dia tengah-tengah. Pak Cik Tarikh boleh amal semua Pak Cik Tarikh. Dan ada mazhab yang tak angkat langsung dalam bertakbir, iaitu dalam mazhab Maliki dan sebahagian pendapat Maliki lah. Maknanya boleh saja semua, namun mempertegakkan dia punya itu masalah. Atau blaming others, saya ingat itu salah. Ia punca kita jadi tak sekata. Saya ingat kita punya satu mindset, especially Melayu lah katanya kat satu ni. Kalau orang beza dengan kita payah nak terima. Kenapa ya kat situ? Saya tak duduk kampung. Kat situ sempat duduk kampung. Kecil Ustaz. Ya, sempat juga. Kenapa ya? Degil. Kita punya upbringing lah Ustaz. Upbringing. Macam ada orang dia katakan bahawa itu adalah turun temurun. Yang dari dulu belajar macam tu. So dia dah terapkan benda tu. Tapi dalam orang putih, orang Arab, mereka juga belajar yang satu. Tapi penerimaan, keterbukaan untuk menerima itu, ego kata saya, makna menerima boleh bisa sebenarnya saya nak kata boleh menerima lebih mudah. Kita punya ni tengok orang Melayu atau orang Asia ni dia agak ketat lah. Sangat ketat kali kan. Sempit tercekik lagi tu. Habis dah gitu tidak boleh ambil pendapat perbezaan. Contoh tadi Ustaz kasih kita takbir angkat tangan tinggi ke rendah. Bismillah pun boleh argue among the ustaz-ustaz para ulama. Dan kalau ini sila. Kalau you tak baca bismillah dia kata you Wahabi. Macam-macam lah. So ini semua mesti nak pandai, kena ada ilmu lah. Tak ada ilmu then very difficult lah. Dan kalau ada ilmu kita beritahu pun diorang tak nak terima. Faham tak? Kerana dia belajar daripada ustaz dia je betul. Okey Kak Zani, saya setuju. Tapi dalam satu, kalau saya miming kat ini punya topik tadi, sepertinya misalnya dia macam one sided juga. Kak ini macam bercakap tentang Salafi. Tapi saya faham Kak ini boleh menerima kalau kita bagi yang lain. Cuma di sini tentang perempuan, saya ingat kalangan asatizah pun kadang-kadang pencetus kepada perkara-perkara ni. Maksudnya, boleh saja kita berbeza. Tapi, ada perkara tak penting untuk dibahaskan seperti basmalah tadi Kak Aini sebut. Ya, betul. Baca bismillah kuat atau tak kuat. Kalau kita belajar, perlu belajar. Tapi untuk diperdebatkan isu bismillah di majlis, dijadikan isu-isu pokok, dia tak menyumbang kepada
kita orang awam ni dengar kita punya ketua-ketua ataupun kita punya pemuka agama debat pasal ni, dia tak menguntungkan saya rasa. Sebab dia isu dia furuk. Furuk tu maknanya isu yang memang dibolehkan, dan isu ini pemilihan berdasarkan keadaan, suasana, maknanya ataupun kebiasaan. Itu saja. Kalau isu akidah, okey, saya anggap ini isu akidah lah, isu capal Nabi. Isu capal Nabi ni isu akidah, dia isu kepercayaan. Malah dia ada contoh tuan-tuan puan ya, contoh isu bagi saya isu lah, mungkin bagi sebagai asatizah juga tidak isu. Saya terbuka pada perkara ni. Isu kubur, minta tolong dengan kubur. Saya anggap dia akidah. Sebagai seorang yang membentangkan, dia harus terangkan clear. Sebab saya tengok ceramah-ceramah di negara jiran, isu kecil-kecil pun tak jadi sebab. Pak Haji Tarikh, kata orang Melayu apa, kalau dah tak berkenan, jalan street pun salah, tunduk pun salah, bengkok pun salah, mi goreng kuning pun salah, mi goreng putih pun salah. Habis mi goreng nak kalah apa? Tak ada benda yang betul. Ni kalau mak mentua dah menyampah ni, dia memang ada je. Jalan tak bunyi pun salah. Padahal jalan tak bunyi. Kenapa kau jalan pelan sangat? Kenapa kau jalan macam terhinjik-hinjik macam pimpentor? Ada je dia punya argument kan. Sebab saya ingat kita mengedepankan atau kita prioritize banyak kebencian dan bukan isu sebenarnya. Dia ada dia panggil apa ya, dia punya data adalah dia ni dengan aku tak sama. Dia punya pre-M dia, kepala dia tu dia ada satu box, dia ni tak boleh betul, ataupun yang dia ni mesti lain dengan kita. Agaknya itu yang menjadi wall kita di benua Asia atau di apa dia panggil kat situ bukan Melayu, Nusantara Melayu. Terima kasih. Yang terlalu ketat dan terlalu sempit. Saya ingat orang Thailand ni Nusantara juga kan, tapi dia lighter sikit saya rasa. Dia dah kelatan sikit tu, dia dah lain sikit. Dia dah okay, of course Thailand pula isu dia isu merdeka dan sebagainya lah. Dia tak ada isu agama sangat. Tapi tuan-tuan dan perempuan, kita ni Singapura, Brunei, Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Indonesia, BIMS ni yang nampak agak, hatta maaf saya cakap kalau negara jiran, mufti sama mufti pun, ada mufti boleh faham, ada mufti tak boleh faham. Maksud saya tak boleh faham tu maksudnya tak perlu tuan-tuan kita nak bahaskan ataupun cara seseorang itu menyatakan sesuatu mesti jelas. Saya nak kata di sini. Boleh disalah ertikan pasti, boleh ditolak pasti, boleh apa dia panggil? Pak Haji Tarikh dah tak ada dah. Keluar Pak Haji Tarikh, terkeluar kat dia. Terkeluar. Pak Haji Tarikh lambat-lambat terlompat dia keluar. Sebab boleh kita ni tuan-tuan dan puan-puan boleh saja berubah hari ke hari. Maknanya zaman ni pula saya merasakan, saya peribadi saya rasakan lah, kena terima kepelbagaian sebab for you to survive. If not, you cannot survive. You cannot. You tak boleh survive. Kita punya nature kerja hari ni lain, kita punya cara pemakanan juga lain, kita punya orang-orang yang sakit juga lain. Apabila datang satu musibah, dia jadi pandemik macam ini, lain dengan dunia yang sebenarnya globalisasi tu sangat dekat, tapi dunia tak boleh bertemu hari ni. Dia sangat-sangat pelik sebenarnya. Dia bukan susah nak musafir, tapi tak boleh musafir. Kita boleh dapat berita je, tak boleh pergi sana. Kita boleh masyarakat dunia hari ni, saya tengok lagi cakap pasal global, lagi tak gerak sebenarnya. Tak gerak, kapal terbang tak gerak, pilot pening kepala. Mana pilot pernah pening kepala satu masa dulu? Jadi pilot untuk fikir tak ada duit, tak timbul saya rasa. Kalau driver bas mungkin ya. Kan Pak Jamat betul tak? Pilot career yang subhanallah, dia jalan dengan topi dia yang ada lambang tu, yang hampir orang hormat lah. Padahal driver juga sebenarnya kalau istilah saya. Tapi ya, driver yang lebih atas lagi.
Orang tak hormat driver bas macam tu. Padahal driver bas pun penting. Sebab driver bas pikul tanggungjawab. Kalau dia bawa brake sembarang, satu bas tu keluar, melambung keluar. So dalam keadaan ini, kita lihat kehidupan kita hari ini yang Allah bagi itu sangat terbalik. Keterbukaan kita. Hari ini Allah satukan kita dalam keadaan atau seperti nampak dipaksa. Satu. Dua, kamu tak payah rentas. Kamu terpaksa bersatu. Kita akan adapt Maliki punya azan sebelum Zuhur, boleh 5 minit sebelum atau sekitar 10 minit sebelum. Kita akan cross Hambali pakai Syafi'i punya, dia akan silang. Apabila manusia enggan, maka Allah atur dia jadi boleh. Bila Allah atur jadi boleh, kita kena tukar. Dipaksa tukar agak berat ya. Saya rasa kita dulu mana pernah nak belajar online ni. Saya tak, ini memang last dalam subjek, last sekali. Malah kita sangat masa terbuang juga kalau tak dalam online. Saya tak kata belajar di luar mesti bagus atau online mesti bagus. Tak. Dua-dua ada dia punya pros, ada cons kan. Tapi ya dalam masa-masa begini kita Pak Haji tadi masuk balik. Dalam masa-masa begini kita tak boleh tidak kena buat. Dulu kita tak suka online. Sekarang kita kena online. Tengok Pak Haji Ahmad Jantan beli mikrofon, ada Pak Haji Tarikh sendiri beli device, ada. You need to adjust. This is what yang kita kata sebagai mazhab. Memang hari ini saya tak perlu mazhab Hambali. Tapi mazhab dan pendapat Hambali itu perlu pada masa yang lain. So, untuk umat Islam sebenarnya, satu pokok perkara dia iaitu kita tahu agama anda, mengetahui agama anda, tidak membataskan seperti dulu. Jangan ada boundary. Saya ingat tuan-tuan Rasulullah SAW juga mendengar daripada musuh Nabi. Dan Nabi banyak adapt ataupun Nabi pakai beberapa sistem yang tidak datang daripada Islam, yang dimiliki bukan Islam, dan Nabi jadikan sistem itu sebagai amalan Islam. Dan tak salah. Saya ingat keterbukaan Nabi sebagai seorang Rasul sangat terbuka. Dan Nabi, hatta Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, saya ingat Umar compromise waktu gereja di Palestin atau di Baitul Maqdis tidak ditutup, boleh beroperasi. Itu satu kompromis yang, satu perkara tolak ansur yang sangat tinggi nilai ilmu dan iman. Sebab kita hari ni tengok compromising ataupun kita terima kelainan adalah tak baik, adalah negatif ya. Tapi kita sebenarnya terlepas pandang sahabat dan Rasulullah sendiri SAW menerima pakai kelainan tapi menonjolkan keimanan dan juga kesefahaman. So this is unique lah. This is above and beyond lah bagi saya yang kita gagal pada masa ini. Tuan-tuan dan perempuan, saya pernah mengajar depan saya Syiah. Dia belajar dengan saya lama, saya ingat 6 tahun. Syiah, kalau ikut betul-betul lah. Dia cakap, saya tak payah dengar pun. Maksudnya tak payah dengar ni. Saya kalau kasih tonton dengar atau dia soalan dia tu bahaya. Saya mungkin meningkatkan Syiah lebih ramai. Tapi saya fikir orang nak belajar, biar dia belajar lah. Kalau dia ada pendapat, dia bagi. Dia tanya saya kena jawab. Saya kena jawab. Jawapan saya dan jawapan dia adalah jawapan yang ada kemungkinan ditolak dan diterima. Kita kena terima tu. Kita kena faham tu. Dan banyak kali pun musuh Islam menyatakan sesuatu, atau musuh Islam tu maknanya non-Muslim, bukan musuh yang non-Muslim yang tidak seagama, tapi memberikan ataupun menampakkan lebih jelas kebenaran. Saya ingat sistem undang-undang cukuplah. Kita di sini, kita tak ada isu orang-orang disaman pakai pelitup. Tak ada isu. Maksud saya, semua orang faham menteri buat apa, menteri kena. Kan? Isu negara jiran, macam mana menteri boleh menyebabkan sakit datang balik?
Ini bala'un mubin. So maksud saya di sana, bala'un mubin maknanya ketua tak amanah. Kenapa ketua apa ni? Ini saya regardless agama apa, logiknya di sini. Jadi kalau ikut Islam, lebihlah kita rasa terkilan. Kalau ikut logik je tak boleh munasabah saya rasa. Dan kenapa undang-undang itu terlalu tinggi, satu dibuat bodoh lah, dibiar saja. Orang tua umur 71, 69 saman dia jail 5 hari ke 7 hari. Tak pakai pelitup punya isu. Yang orang tua di Malaysia, saya ingat di masa Indonesia mana-mana orang tua kita pun terlupa boleh, boleh jadi tertinggal, terceceh boleh macam-macam lah. Macam mana penguatkuasaan tu boleh jadi gitu? Tuan-tuan dan puan, saya sebut begini, bukan nak komen dengan orang. Nak kata bahawa, kata Pak Jamat Jantan tadi, kita kena ada sistem yang beza. Bermakna, hari ini, kita bukan tak boleh eksklusif. Boleh. Di kalangan kita, perlu kita highlight benda yang eksklusif dalam Islam. Namun demikian, menerima, maknanya buka pintu adalah satu kemestian. Buka pintu ini, tuan-tuan, yang kalau kita nak saring, tutup pintu. Tapi buka pintu ini adalah bukan terima saja kosong-kosong, tapi membuka dan melayan tetamunya menurut dan menampakkan ciri Islam. Dan kalaupun tidak mampu tertanggung, ditolak dengan cara yang baik dan ditolak dengan semanis-manisnya kurma. Maknanya seindah-indahnya cara. Saya ingat itu Islam. Kita Syiah, saya baru tengok hari tu Syiah Singapura, dia orang post balik lah dia punya sembahyang. Saya ingat saya ada kat sini. Dia orang zikir kan Syiah Singapura sekarang ni berani lah saya cakap ataupun lebih menonjol dekat YouTube. Orang Syiah dulu senyap-senyap. Syiah kat Saudi masih senyap-senyap. Madinah ada Syiah, ramai Syiah di Madinah. Tapi kalau hari 10 Muharram, sepi je. Semua orang tak ada. Tempat tu tak ada semua. Dia bukan macam Iran keluar. Tapi sepi, hilang semua sembunyi. Semua buat ibadat senyap, takut polis datang. Polis pun tak ada ronda-ronda. Bagus pula. Polis pula tak ada pergi ketuk pintu sana, pergi ketuk pintu sini, pergi tangkap bangsawan sana, tangkap kering sini. Tak ada. Saya tengok Syiah punya siap. Ada pada saya save hari tu. Dia punya zikir kat Zaitun yang kami kenamu wahai siapa Fal Hussein. Sebab lagu dia sedap. Lagu dia sedap sebab yang nyanyi tu suara bagus. Lepas tu yang dia tampar badan tu Pak Cik tadi. Tampar badan tu saya tengok banyak dalam kamera tu muda-muda. Jadi dia tampar tu kuatlah bunyi dia kerpak kata kan. Kita semayang pun kalau kita nak amin pun tak ada suara, senyap nak amin slow je. Yang Syiah ni semangat. Kalau ikut umur, saya rasa saya Syiah lah. Kalau ikut umur. Sebab dia lebih energetik, lebih fun lah. Kita pun dengan ceramah duduk kan. Ustaz-ustaz pula dia tak habis-habis, surga, neraka. Bukan tak boleh, tak dikaitkan dengan keadaan sekeliling. Saya di mana simpan ya Allah Tuhan. Kita tak jumpa pula hari ni, tak kalau rezeki tuan-tuan ni. Seronok lah saya dengar. Siapa tak suka nyanyi? Ini tak payah tajwid, tak payah apa. Tapi tuan-tuan dan perempuan, saya yakin kita mampu membuktikan dengan nada lebih rendah atau tidak perlu berteriak akan kebenaran ataupun akan kita punya kelaziman yang tak perlu kita perangi orang lain. Saya rasa dakwah Nabi ada beberapa fasa. Fasa pertama Nabi berdakwah adalah tidak keluar dan promote, tapi hanya membisikkan daripada satu telinga ke satu telinga keluarga sehinggalah berkembang. Ya. Fasa tengah-tengah dia adalah fasa lebih menyerlah ataupun menampakkan masyarakat. Jadi nampakkan populasi mengamalkan sebab syariat mula ada di tengah-tengah tu. Namun fasa akhir di Madinah itu lebih firm,
dia lebih punya asas dan lebih punya sebab untuk lebih bersuara, untuk lebih mengundang, lebih mendampingi, ya, lebih promote. Itu fasa dakwah. So kita ni dalam fasa dakwah yang hari ini, ya, kita punya fasa dakwah dia tak sama macam dulu minta orang faham kita, tapi kita kena fahamkan orang. Kita tak boleh dalam fasa dakwah yang tolak orang. Hari ini awak Hambali, sorry, ni Masjid Syafi'i. Hatta di negara jiran pun saya ingat tak ada masjid PAS dan masjid UMNO lagi. UMNO pun dah habis. Balai polis pun dah boleh cat warna lain sekarang ni. Dia tak boleh putih biru pun, dah nak tukar boleh tukar. Dan PAS dia tak pernah jadi kerajaan pun, jadi kerajaan masih belum PAS juga walaupun fail dalam keadaan-keadaan tertentu, ya. Saya ingat yang pelbagai cara dan gaya kita mungkin di fasa yang sedia untuk ditanya, sedia untuk nampak beza, tapi boleh merubah keadaan itu kepada beza cara tapi aman bersama. Saya ingat itu masih kesatuan lagi. Jamak jantan itu masih kesatuan tak? Cara lain-lain tapi dia tidak berbalah. Ya, saya ingat, ya, kita tidak. Tuan-tuan, adik-beradik selalu gini. Sebab dapat ipar duai lain-lain. Lagi kalau ipar perempuan. Ipar perempuan yang kaki shopping lain, yang satu lagi tudung panjang punya, yang satu suka nak masak tak kerja lain, yang satu nak tayang aja dia punya belian. Beg datang tu beg tangan susun kat depan. Yang tak punya harta ni hati mata panas pula. Kalau beg dia cantik, tangan berat 1 kilo, susah nak angkat cawan, pun buat apa tak guna, dia akan lain-lain. So semua adik-adik lelaki ni dia akan dibentuk oleh keadaan. Dia jadi malas nak dengar, jadi macam tak ya, kok asyik nak bergaduh je awak ni. Dia akan, ataupun dia berontak, tapi dia masih adik-beradik. Dia masih adik-beradik. Dan ada isu pada adik-beradik ni, dia kena settle. Walaupun dia punya para penasihat datang daripada pelosok dunia yang berbeza dan DNA yang lain. Yang pedengki, yang tamak nak harta bapak mentua mati. Yang ada kata jagalah bang, tak apa, kita sabarlah. Yang ada kata tak apalah biar orang tak nampak, kita buat aja, tapi padahal dia buat nak tunjuk-tunjuk macam pesen. Yang bergaduh kat Facebook lain, yang bergaduh kat rumah lain. Tapi kita tak boleh tolak sebenarnya mereka adik-beradik kita. Dan kita, betul, saya juga punya adik-beradik yang berbeza. Saya punya adik-beradik yang lain daripada, maksudnya perangai tak sama, tapi satu orang kena kalau saya yang degil, maknanya ada orang lain yang cuba boleh fahamkan saya. Kena usaha tu. Sebab apa? Kita adik-beradik, kita kena jawab dengan akhirat nanti kalau tak betul. Dan adik-beradik punya kesatuan sangat getir. Jika adik-beradik tu gagal, maka nampak di dunia lagi perpecahan tu. Dan dia mengakibatkan mak abah kita risau dan menyebabkan kita juga agak pelik orang tengok kita. Sebab itu bukan normalnya. Ya. Tuan-tuan dan puan, saya minta maaf. Isu soft ni biasa cakap. Tak apa. Tapi kesatuan pada soft ini yang sangat-sangat kita nak faham lah, ya. Saya harap mudah-mudahan norma baru ni banyak mempengaruhi dalam masa yang sama terlalu segera untuk membuka semua, nanti dikhawatiri sebab obat pun belum ada. Jadi kita terbatas dengan perkara-perkara yang dalam sembahyang, dalam Jumaat, dalam pelaksanaan puasa, kita berkorban, kita banyaklah, kita isu haji. Saya menjangkakan umrah contoh. Betul, saya tengok umrah ni tersusun lah. Maksudnya kalau kita nak buat umrah, tawaf tu tersusun pada tarikh. Orang beratur ikut tempat tawaf tu kan. Tapi satu cabaran dia adalah masa. Maknanya kita kalau ada kat Mekah pun, kita tak boleh semayang lama. Atau tak boleh masuk masjid suka-suka. Ataupun kita tidak boleh tawaf sukati. Kita kena tawaf ikut giliran, atau kita kena tawaf ikut apa dia panggil? Kena ikut giliran, atau kita kena tawaf ikut
I mean, dia macam mana haji sekarang ni, bukan sekarang, sebelum ni, ikut negara waktu dia. Ikut negara-negara jiran. Singapura tak pernah boleh melontar awal lepas asar ke lepas zuhur atau lepas subuh. Tak pernah boleh. Singapura kena tahu next day atau kemudian. Okay. So, tapi apa kita belajar tuan-tuan? Kita kena belajar tolak ansur. Tolak ansur, kesatuannya adalah pada tolak ansur malah mentingkan sahabat-sahabat dan orang-orang yang belum dapat. Itu cantiknya sistem lah sekarang ni lah. Allahuakbar. Pak Jamat sila, Pak Jamat cakap satu Sila Pak Jamat. Atau siapa-siapa nak cakap silakan. Ini Ustaz, sekarang saya fikirkan pasal peralatan kita ni, elektronik kita ni. Dengan digital, dengan sistem. Saya research to certain extent kan. Yep. I think Ustaz have to prepare for this lah. Okay. Pasal apa? Bagaimana Dajjal mainkan peranan dia kan? Hingga kan bukan saja orang-orang tu, budak-budak pun lalai dari segi segala-galanya. Disebabkan oleh peralatan ini. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya kan? Apa yang ibu bapa, kita tak guna cakap budak ni dia pergi sekolah agama pun macam gini. Kita tak guna cakap tu. Tak laku lah cakap tu. Kalau benda tu tak berasal daripada rumah, benda tu tak akan berlaku. Jadi semua mesti mula daripada rumah. Baik jahatnya anak atau cucu kita, semua daripada rumah. Habit keluarganya Pak Jiwan. Keluarganya. Betul. Jadi bagaimana cara kita untuk mendidik, untuk kita dapat menjauhi daripada apa ni, benda-benda ciptaan Dajjal ni yang boleh menghuru-harakan bukan aja manusia yang ada dalam dunia ni sekarang dan agama kita, akidah kita. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang budak-budak ni kan kadang tanya kan, kadang-kadang tak masuk akal. Tak masuk akal atau tak boleh dijawab Pak Jamat? Tak boleh. Bukan susah nak jawab dia, kita jawab, dia ada aja apa yang itu nak jawab kita balik. Itu je. Jadi mengakal lah. Mengakal. Okay. Terima kasih Pak Jamat, saya ingat input bagus. Ustaz have to prepare satu topik tapi jangan cakap pasal apa permulaan Dajjal ni, Dajjal datang ya, betul. Dia tak logik juga tu. Betul. Itu semua orang tahu, tapi apa yang sebaliknya sekarang yang dilakukan dengan adanya premiation, all this. Betul. Ya, jadi saya ingat musim-musim ataupun keadaan sekarang ni lebih senang untuk mereka mempengaruhi, betul tak Pak Jamat? Ya, betul. Kalau kita tidak membuat perhubungan di antara kita, betul. Kita tidak mendamping macam sebelum COVID ni, kita dapat jumpa jugalah ustaz dengan orang bijak, kita boleh discuss apa. Sekarang kita tak boleh discuss. Jadi kalau kita tak adakan macam Zoom ni, ada yang baik, ada yang tak baik yang dia buat. Betul. Dia ingat putus terus rasanya. Dia ingat dia buatkan Zoom ni, kita boleh putus, tapi kita ambil betul. Bagaimana kita tak menghubungi antara satu. Ya, betul. Itu this is deep, Alhamdulillah. Yes, very deep. Yes, terima kasih Pak Jamat. Saya ingat tuan-tuan, saya cuba ringkas sikit Pak Jamat cakap tadi. Maknanya ya, kita punya cabaran yang berbeza sekarang dalam kita nak bentuk umat sekarang, terutama generasi mendatang, sebab digital atau zaman online, zaman dia panggil apa, alam maya sangat cepat merubah seseorang. Malah Pak Jamat, saya sebutnya, orang bercerai sekarang pun umur 69, 68, isunya adalah Pak Cik tu banyak girlfriend Pinoy dekat dia punya Facebook. Bagus pula tu selera tu Pinoy tu. Maksudnya international ya. Sebab makcik tu kata dia punya tu berderet dia chat semua Pinoy. Saya kata katanya pakcik belajar bahasa tak? Dia kata tadi dia menggatal, dia bilang. So dalam keadaan ini ya kerana apa, globalisasi, maka dia boleh menghubungkan sebenarnya. Maka kata Pak Jamat tadi, cabaran ni kita kena tahu ada cabaran, kita nak mempersiapkan, malah kita nak mengingatkan sebenarnya. Dalam masa yang sama memanfaatkan sebab kita umat yang tak boleh putus asa atau putus harap walaupun dihalang.
Maka Pak Jamat kata betul. Perkaranya kita kena usahakan untuk wujudkan, dia kena ada apa Pak Jamat? Ta'amul, ta'ayush, perjumpaan. Dia kena ada kesatuan hati. Hati ni tak boleh bersatu kalau tak pernah tengok muka. Dia tak boleh. Saya cuma tahu Pak Jamat jantan kat mana, bercakap kat telefon je. Kita kan level dia bercakap, cakap telefon, tapi tak pernah tengok orangnya. Bila kita tengok orangnya lagi lain lagi. Kita bercampur gaul dengan mereka, lain lagi. Dia akan ada sentuhan-sentuhan lain yang kita akan menghargai ataupun berwaspada dan sebagainya, ya. So elemen macam ni yang hari ni saya nak kata sini, Pak Jamat kata tadi, ya, kita walaupun diusahakan untuk terputus atau dipengaruhi, tapi kita masih mampu memperbaiki dan menyaring yang terbaik dan mengusahakan untuk terus berkomunikasi. Bukan hanya berkomunikasi, tapi mewujudkan kasih sayang antara umat Islam. Saya ingat Saudi, tuan-tuan, di Saudi sendiri, menteri-menteri dan ulama risau dan rimas, risau lah, lebih saya sebut risau, apabila keadaan tawaf tak boleh nak, tawaf tu tak macam dulu, ya. Baitullah tu tak macam dulu, ya. Sangat berbeza dan ini membimbangkan, tapi dalam masa yang sama diusahakan sampai boleh. Saya tak pernah terfikir kita boleh tawaf seperti sekarang ni seiringan jalan tak bercekau. Tak terbayang saya kalau saya flashback last year 2019 November, bergaduh tempat tawaf tu. But today the tawaf is very systematic. Itu pun ulama dan para umara bekerjasama nak wujudkan barakah tu, sebab mereka punya tanggungjawab lebih besar jaga haramain. Kita ni tak jaga haramain, baru jaga masjid je. Masjid, persatuan Islam, umat Islam, yang mereka tu haramain tu kalau ditutup memanjang, wah, dia ada implikasi. Namun dia cuba perbaiki. This is not easy for an Arab atau for Arabs to adopt sistem. Mereka tu badui tak pernah ada jalan yang salah. Badui naik unta kat padang pasir, tak pernah ada no entry sign, no waiting sign. Unta tak kenal tu semua, dengan badui-baduinya tak kenal. Dia tahu jalan je sampai. Jadi tak pernah ada boundary duduk yang membataskan hidup dia. Tapi norma baru ni yang menjadikan mereka, saya ingat bagus juga kalau sebelum kiamat dia orang ni berubah sikit. Sebab apa? Dia terlalu buat bodoh dan kadang-kadang terlalu kaya sampai lupa dunia. Bila Allah bataskan dia, kaya masih ada, tapi dia terhad. Padan juga muka. Padan muka tu maksud saya, ada situasi yang menyebabkan dia berfikir semula, diusahakan. Sama lah macam kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi jangan membenci. Pak Haji Tarikh, saya tengok Pak Haji Tarikh yang paling progresif dalam ramai-ramai. Berdasarkan maklumat Pak Haji Ahmad, Pak Haji Ahmad kasih Pak Haji Tarikh, beli yang ni. Kerana saya dengar sebelum start tu kan, saya dengar, ni mikrofon ni, KJ awak tukar yang ni, ada bincang dengan Iskandar juga. Tak tahu. Kak ini pun pernah tolong Ajar Nur Aini satu lagi kan, untuk kita on the Zoom. Nur Ain. Okay. So kita jadi umat yang dia harus ada pautan pada perkara lain pula. Kalau dulu kita hantar lauk, sekarang kita tak hantar lauk dengan tangan kita. Kita hantar delivery address, suruh dia hantar lauk. Simple sampai. So dalam keadaan-keadaannya, tuan-tuan, sehingga amal makin ikhlas dan tengok orang juga, dan cabaran lain juga banyak, kata Pak Haji Ahmad. Hari ni kalau orang nak syirik, daripada Zoom je cukup. Saya boleh berdakwah Kristianiti, contoh, atau saya Islam, saya nak dakwah pada orang Kristian, saya Islamkan aja orang Kristian tu. Dari Zoom cukup, atau daripada online. Tak nampak pun ramai-ramai orang pergi berbondong-bondong pergi nak tukar agama. Tak nampak. Dia berlaku tukar, tapi kita juga yang tangan kita untuk merubahnya kepada sesuatu yang lebih indah, saya rasa. Lebih bermanfaat untuk kita khususnya dan juga untuk kesatuan dunia ini. Wallahualam. Ya, Pak Jamat, terima kasih. Kalau saya Kak, silakan, please, no problem. Cakap tentang soft ni kan, kita dalam Al-Quran pun kita ada surah Soft. Betul? Di mana dalam ayat 4 tu Allah kata Allah mencintai orang yang berjihad di jalan Allah. Kan dia sofan ke anahum bunyan. Maknanya mereka
Bunyan marsus. Mereka itu ibarat satu bangunan yang tersusun kukuh. So dia punya perumpamaan, analogi dia is that bangunan tu dia kena ada ceracak kan, pillars dia. Di samping tu dia ada tiang-tiang lain yang kecil yang menyokong atau support. So Kak, macam piling pun penting Kak, piling. Piling tu lah yang ceracak yang mula-mula tu lah. Ceracak tu piling, okey. So kemudiannya kita ada tiang-tiang lain untuk mengukuhkan bangunan tu. So ibaratnya kita dalam satu soft, tadi Ustaz tanya lurus ke ataupun rapat. Dua-dua penting Ustaz. Betul, setuju. Sebab lurus bangunan tu dia tak boleh bengkok. Dia kena tegak bangunan. Kemudiannya rapat tu dia perlukan tiang-tiang yang rapat untuk mendirikan dia. So kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW pun sama, iaitu al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Maknanya kita saling mengukuhkan. So dalam Islam tu kan ciri-ciri saling menguatkan tu perlu ada. So dikiaskan kepada tu kita perlu menjaga soft lah apa yang kita pelajari pada hari inilah, iaitu pentingnya kita untuk menjaga soft, melurus dan juga merapatkan. Itu dia punya rumusan. Malah Kak Zaitun, kalau saya boleh miming lagi sikit, kalau di masjid kita hari ni risau kan kita tak sembahyang dapat rapat. Bermakna kita akan usahakan yang terbaik, jaga kesihatan, jaga amanah. Kalau sakit duduk rumah, kalau tidak menyebabkan bahaya pada orang lain, kita cuba sedaya mampu kita untuk balikkan kepada dapat rapat dan lurus. Dan kita bukan pasal selfish, tidak. Dia kerana apa? Seronoknya kalau dapat lurus dan rapat. Jadi satu bangunan yang kukuh dan lurus kan Kak Zaitun. Saya ingat kita adalah keadaan soft yang rapat itu adalah ceracak atau pillars, tiang-tiang lain yang kecil. Tiang yang asas dia atau dia punya piling adalah lurus. Kefahaman pun sama. Atau hari ini kita punya macam-macam saya ingat orang mula sedar, atau topik sabar pun orang boleh nangis. Saya tengok di negara jiran yang dianggarkan kadar pengangguran yang tinggi. Saya ingat, dan berlaku pada negara-negara miskin. Dan dia sebenarnya macam menyentak kita. So kita kena balikkan kepada bagaimana nak tolong orang ni. Government, saya ingat secara umum mana-mana government pun mula fikir keadaan masalah orang ramai. Lebih banyak daripada kipu nak perang, dia bikin weapons, ataupun sibuk tukar kereta tank. Saya ingat kita sibuk hari ni tukar benda asas dalam hidup. Saya rasa sampai pada masanya kita hidup ini dan kesatuan ini dia lebih bermakna sebenarnya. Dia lebih dihargai, dia lebih menginsafkan, sebab kita pernah lalu satu zaman bersatu tapi tamak, bersatu tapi degil, bersatu tapi menolak. Satu, saya Syafi'i, saya tolak Maliki. Bersatu tapi dia macam tak nampak kesatuan yang lebih, payung dia kecil lah, tak payung besar lah istilah dia. So kita mungkin dalam zaman yang Allah nak kita ubah keadaan tu, tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang penting ulul albab yang paling penting. Ulul albab adalah mereka yang mahu berfikir. Kita kena fikir, dan Allah menjadikan berfikir ini alam tara dalam Quran. Tidakkah kamu lihat dan afala yatadhakkarun, norma berfikir itu memang norma orang Islam. Sebenarnya untuk sesuatu pun, apapun, baik kecil sampai besar, harus berfikir, dan berfikir untuk menjana lebih baik. Allahuakbar. Pak Jamat ada apa-apa tambah lagi Pak Jamat? Jawab ke depan tu, silakan Pak Jamat. That's a sign. Cukup? Ya, sila. Pak Jamat nak cakap, sila. Kalau nak ada last sharing sebelum saya tutup kuliah. Tak ada Ustaz. Tak ada Pak. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Jamat baca banyak lah. Saya dapat manfaat banyak juga dari pembacaan Pak Jamat. Dan mungkin buku yang Pak Jamat baca tu beza-beza yang daripada saya baca. Inputnya di sini adalah kita
kita tak mesti apa yang saya cakap betul-betul tepat semuanya, dan begitu juga dengan semua yang ada. Maka keterbukaan di sini adalah kita saling memperbaiki antara sesama lain. Bukan kita silap tapi kita diletak ke bawah, hina. Zaman tu dah habis, tuan-tuan. Zaman tamak untuk kita suka tengok orang jatuh supaya kita naik. Zaman tu dah habis. Zaman sekarang adalah jatuh satu orang, kita angkat dia sama-sama supaya dia sama sejahtera. Zaman nampak dia ni bodoh, kita buat dia faham supaya dia pandai dan supaya dia boleh compromise dengan kita. So zaman permusuhan, zaman kolot. So golongan mana yang nak teruskan dengan cara kolot, silakan. Macam orang kata apa, naik langit pakai selipar. Saya tak rasa itu penting dalam cerita naik langit pakai selipar. Bukan selipar boleh bawa balik, selipar hilang lah. Kita naik kapal terbang tutup, pasal tu selipar ada. Kalau naik kita duduk, kaki terjuntai, tak payah naik kapal terbang, naik roller coaster pun selipar hilang. Ni lagi nak naik Isra Mi'raj. Saya ingat capal punya cerita, pening dia orang ni. Dalam kadang-kadang ni tak ada apa tu tuan, carilah manfaat lebih untuk kita tambah iman dan juga tambah akhlak kita. Wallahualam. Terima kasih banyak Kak Zaitun, terima kasih membaca. Nanti kita sambung 7.3 Kak Zaitun sebesar soft lagi. Tuan-tuan perempuan yang berada di Facebook, mungkin ya tuan-tuan kalau nak kasih pandangan di ruangan komen silakan, atau nak feedback langsung aja pada saya juga boleh ya, atau ke Mazid juga langsung boleh untuk diraikan perbincangannya. Dan di sini tak ada tujuan untuk kutuk siapa MUIS ke government, tidak. Sebab perbincangan ni disebut berdasarkan pengalaman tapi tidak kerana pemusuhan ya. Dan kita jelas kat sini tuan-tuan, tak ada apa kita nak takutkan kalau memang kita cakap yang benar dan tujuannya baik sebenarnya ya. Tujuannya baik, bukan menyerang tapi bermuhasabah. Terima kasih tuan-tuan perempuan yang betah. Saya doakan pengampunan Allah untuk kita semua adalah satu kebenaran, dan insya-Allah ada umur jumpa lagi minggu depan di platform ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.